Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan, dibangkitkan lagi untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita masih lagi diberikan peluang untuk sama-sama kita melaksanakan tugasan dalam kehidupan kita yang telah kita rancang untuk kehidupan hakiki, dan semoga semuanya berada dalam kebaikan dan dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan selamat bertemu kembali bersama dengan keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan terus bersama dengan kita untuk setiap episod dan siri untuk sama-sama mendapatkan hasil daripada perbincangan yang kita bawakan khas kepada anda semua. Baik, pada hari ini bakal kita bincangkan berkenaan dengan topik fiqh tentang tepuk-tepuk sah solat. Mungkin ada penonton-penonton juga ya yang mana di ruangan komen ataupun yang menyaksikan poster yang kita siarkan di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3, mungkin ada yang faham. Dia kata, oh, tepuk-tepuk ni mungkin dia kata pasal yang nak ambil orang yang tengah semayang, ambil dia menjadi imam kita solat berjemaah. Mungkin yang itu kot. Dia kata kena tepuk belakang, kena tepuk nak tarik orang tu datang belakang, teman kita di soh belakang. Oh, mungkin itu kot. Sebenarnya ramai yang beranggapan seperti itu, tapi sebenarnya hari ini perbincangan adalah berkenaan dengan tayamum. Kalau pada edisi yang lepas kita dah bincangkan tentang tayamum bagi mereka yang sehat, mereka yang tidak ada keuzuran, tapi kalau hari ini tentang mereka yang sakit, dan mungkin juga boleh kita kaitkan dengan perbincangan kita bagaimana bersuci ataupun berwudu ataupun tayamum ataupun bagaimana ibadat mereka yang dalam uzur ataupun kategori mereka yang sakit. Baik, kupasan dan perbincangan hari ini sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda semua. Mungkin ada persoalan yang ingin diajukan kepada bintang ilmuwan kita, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke talian seperti biasa yang tertera di 1800-881677, ataupun nak bertanyakan soalan di ruangan komen di Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ ada siaran secara langsung. Mungkin bagi penonton-penonton, sahabat-sahabat kita yang tak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana ada berada menggunakan peranti anda. Tapi jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Hari ini perbincangan tepuk-tepuk sah solat, yang ini berkenaan dengan ibadah ketika uzur. Kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi bersama dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini katanya ada bawa satu lagi set untuk sama-sama kita nak bertayamum. Tapi nanti nanti kita akan tunjukkan kepada anda. Mungkin di awal-awal ni Ustaz boleh kongsikan kepada penonton-penonton berkenaan dengan solat mereka yang sakit dan juga bagaimana bersuci untuk orang yang sakit. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah berikan, semoga kita tergolong dalam golongan orang yang dipilih oleh Allah, iaitu orang yang mendapat fadilat 10 hari terawal dalam bulan Zulhijjah. Sedar tak sedar kita dah masuk. Betul. 1 Zulhijjah. Dan semoga kita sentiasa tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Dai Azrin, semoga dirahmati. Pada semua kru dalam program Tanyalah Ustaz, semoga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dilupakan sahabat-sahabat penonton setia dalam program Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, pada pagi ini kita nak berkongsi mengenai tentang tayamum sebenarnya. Dan apa yang ditanyakan oleh dai tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr.
iaitu Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, kata Allah. Allah nak kemudahan bagi kamu, Allah nak kesenangan bagi kita, dan Allah tidak mahu kesulitan bagi kita. Maknanya Allah sediakan kemudahan, Allah sediakan jalan untuk kita melakukan ibadah tu dengan sempurna. Dan apa sahaja kesulitan, maka sesungguhnya Allah tahu. Dan di dalam Sahih Bukhari, bagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, wa iza amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum. Ketika mana diperintahkan kepada kamu sesuatu perkara, maka hendaklah kamu melaksanakannya atas kemampuan kamu. Berdasarkan dua dalil ni, maka fahamlah kita sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kepada kita ruang. Kalau contohnya solat, kan, ibadah solat bagi orang yang uzur, mungkin tidak berkemampuan dalam keadaan dia berdiri, maka di sana ada hadis suruh duduk dalam keadaan tak mampu berdiri. Begitu juga bagi mereka yang tak mampu untuk nak berwuduk dengan sempurna disebabkan sebab-sebab yang tertentu, maka di sana ada gantinya, iaitu bertayamum. Sebab tu bagi orang yang uzur, bila nak melakukan ibadah, sama ada keuzuran itu keuzuran yang diletakkan oleh syarak, dia mesti keuzuran yang diletakkan dalam syarak. Nanti kita akan bincangkan. Dan bila ada wujudnya keuzuran itu, maka dibenarkanlah seseorang itu untuk melakukan seperti mana yang disebutkan tadi, iaitu sekiranya dia tak mampu untuk nak berwuduk, digantikannya dengan tayamum. Sekiranya solat tak mampu berdiri, dia boleh dalam keadaan duduk. Tak mampu duduk, dia boleh baring. Kalau sekiranya baring tak boleh nak angkat tangan sebab dalam keadaan mungkin ialah fizikalnya tak boleh bergerak, boleh menggunakan mata da'i. Sahabat-sahabat penonton boleh menggunakan mata dalam keadaan berbaring itu. Sekiranya mata tak boleh bergerak, tangan tak boleh bergerak, mata tak boleh bergerak, boleh menggunakan hati. Dan sekiranya hati pun tak boleh bergerak, itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dah meninggal lah tu. Jadi yang paling mudah adalah, yang paling terakhir adalah solat menggunakan hati. Sampai tahap itu Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kemudahan, kesenangan untuk kita melakukan ibadah. Dan Allah rakamkan dalam Al-Quran, wastabir 'alaiha, hendaklah kamu sabar dalam mengerjakan ibadah. Itu pada mukadimahnya, insya-Allah. Subhanallah, itu dia kan, berkenaan dengan bagaimana Allah tetap memberikan peluang untuk hamba-Nya mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua cara, termasuk juga memberikan kemudahan, khususnya berkenaan dengan Ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi tentang tata cara solat. Kalau tidak bisa untuk berdiri qiyam, tetapi ada lagi duduk, baring, mata, hati dan sebagainya. Dan juga disebutkan tadi berkenaan dengan bagaimana kalau tak dapat mengambil wuduk menggunakan air yang suci lagi menyucikan, apatah lagi Allah berikan kepada kita peluang untuk bertayamum. Baik, mungkin kita boleh buka terus perbincangan kita pada hari ini. Saya yakin banyak persoalan-persoalan dari penonton-penonton berkenaan dengan topik tepuk-tepuk sah solat ini, berkenaan dengan tayamum yang kita nak bincangkan. Kita terus buka tirai perbincangan kita dan kita ambil soalan dari sahabat kita Sahziatul Sidik di Facebook rasmi kita. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana tempoh tayamum bagi individu yang uzur? Apakah terdapat keringanan sekiranya kesukaran untuk bertayamum jika waktu solat fardu sudah hampir-hampir pada waktu solat fardu yang seterusnya? Apakah boleh menggunakan tayamum yang sama sebab ada halangan kesukaran disebabkan keuzuran, dan padanya jika tiada sesiapa yang dapat membantunya untuk bertayamum sekali lagi? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya perbahasan ini dibincangkan oleh para alim ulama dalam 4 mazhab. Pada asasnya dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, kata Nabi, yatayammamu likulli salatin wa illam yuhdith. Iaitu kata baginda Rasulullah, dia hendaklah bertayamum bagi setiap solat sekalipun ia tidak berhadas. Bererti dalam mazhab Syafi'i dulu kita bincangkan. Bererti dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, iaitu menggunakan tayamum ni hanya satu kali fardu. Faham? Adapun untuk melakukan nafilah. Nafilah ni maksudnya ibadah sunat, solat sunat, rawatib,
contohnya qabliyah dan ba'diyah, sebelum dan selepas, maka dibolehkan untuk menggunakan tayamum yang tadi. Faham? Ini dalam mazhab Syafi'i. Maknanya bila masuk zuhur, dia tak boleh tayamum sebelum daripada waktu zuhur. Dia kena masuk waktu zuhur itu, kemudian dia bertayamum. Selepas dia bertayamum, dia boleh solat sunat sama ada sebelum dan selepas, dan dia boleh menggunakan tayamum itu hanya untuk satu solat fardu sahaja. Itu dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki, sedikit perbahasan perbincangan supaya kita ni akan nampak keluasan sedikit mazhab. Dalam mazhab Maliki dia berbeza dengan mazhab Syafi'i, tetapi ada sedikit persamaan. Dalam mazhab Maliki, dia sama seperti mazhab Syafi'i, iaitu bertayamum hanya untuk sekali fardu, satu solat fardu. Ya. Perbezaan dia belah mana? Perbezaan dia belah sunat. Sekiranya sebelum, maksudnya solat sunat sebelum daripada solat fardu, dia kena tayamum. Maknanya kalau zuhur, contoh kita ambil zuhur. Zuhur ada yang muakkad, yang dituntut adalah sebelum dan selepas. Ya, betul. Baik, bila masuk azan zuhur, dia nak solat fardu ataupun solat sunat dulu, dia nak solat sunat sebelum fardu zuhur, dia tayamum. Kemudian dia nak solat fardu zuhur, dia tayamum. Maknanya dua kali tayamum. Dua kali tayamum. Dan selepas daripada solat fardu, dia tak perlu tayamum. Dalam mazhab Maliki, dia kena tayamum sebelum fardu, tetapi selepas fardu dibenarkan. Itu dalam pandangan mazhab Maliki. Cuma pandangan mazhab Abu Hanifah dia lebih luas. Dia mengatakan dalam mazhab Abu Hanifah sama seperti wuduk. Kalau wuduk boleh boleh berwuduk sebelum daripada fardu, maka tayamum juga boleh kita lakukan sebelum masuk waktu. Kalau wuduk boleh kita melakukan beberapa solat fardu, begitu juga tayamum boleh kita lakukan beberapa solat fardu. Ini pandangan mazhab Abu Hanifah. Cuma kita dalam pandangan mazhab Syafi'i, majoriti kita di Malaysia ni bermazhabkan mazhab Syafi'i, maka jawapannya adalah sekali untuk satu solat fardu. Cumanya sekiranya ada keuzuran, sekiranya tak dapat dia nak tayamum kerana mungkin sakit, mungkin tak ada orang, maka bolehlah memegang pandangan mazhab Abu Hanifah, kata ulama'. Kenapa? Kerana di sana ada kesulitan yang boleh memudaratkan. Sebab ada orang yang sakit, tidak ada orang yang menguruskan. Betul. Mungkin jiran datang, tayamumkan dia sekali, takkanlah sekejap lagi nak datang lagi tayamum, kejap lagi datang. Mungkin. Ini keadaan-keadaan yang mungkin kita tak lalui, orang lain melaluinya. Maka pada waktu itu ada di sana kelonggaran. Selagi mana dia tidak membatalkan sama seperti wuduk, maka dibenarkan untuk menggunakan tayamum. Ini pandangan mazhab Abu Hanifah. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab yang muktamad, maka sekali tayamum, sekali untuk solat fardu. Adapun sunnah dibenarkan. Cuma kena ingat syaratnya mesti masuk waktu dahulu. Faham? Baik, itu dia. Maksudnya kalau ikut pada asas awal, satu tayamum adalah sah hanya pada satu solat fardu sahaja. Tapi kalau dalam kesulitan, kalau ada masalah yang datang, ada masalah di situ, maka dibolehkan untuk dibawa pada solat yang seterusnya. Betul saya? Saya punya kesimpulan. Betul. Baik, itu dia. Dan soalannya seterusnya, kita lihat di Facebook daripada sahabat kita Ruby AB. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah tepuk-tepuk solat bagi wanita OKU yang uzur jika hendak bertayamum serta langkahnya? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Ruby AB untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai tayamum, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah dia bertayamum dengan debu tanah yang bersih lagi suci. Maka di dalam sebuah hadis Nabi SAW, yang mana kata Nabi, at-tayammum darbatan. Tayamum ni dua kali tepuk. Bukan tepuk tangan begini, dia kena tepuk debu itu. Darbatun lil wajhi, satu tepukan itu pada wajah. Nanti kita akan buat praktikalnya. Satu tepukan untuk wajah, wa darbah lil yadain ilal mirfaqain, dan sekali lagi satu tepukan itu adalah untuk tangan hingga ke mirfaq, hingga ke siku. Faham. Baik, itu yang disebutkan oleh Nabi SAW.
Jadi ada pun orang yang OKU, orang yang uzur, orang yang sihat, cara bertayamumnya sama. Sekiranya dia dalam keadaan OKU, mungkin OKU dalam OKU ni ada kategori-kategorinya. Jadi dia sama seperti orang yang sihat, dia mesti menepuk untuk muka, menepuk untuk dua tangan. Contoh, sekiranya tangan dia tidak ada. Kan kalau kita berwuduk, contoh berwuduk, yang sempurna tangan ini, wuduknya kena sempurna daripada atas sampailah ke siku. Faham? Falsilu wujuhakum, basuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan hingga ke siku. Takdir Allah, lahir tanpa tangan, ataupun mungkin dah lahir elok, cuma ada berlaku kemalangan, tangan kena potong. Jadi tangan ni separuh ada. Maka bagaimana dia nak tayamum? Ni soalan dia, macam mana dia nak tayamum? Maka yang berbaki ada tu dalam anggota wuduk, dia kena basuh kalau wuduk. Kalau tayamum, kena tayamum benda yang ada. Maksudnya anggota yang berbaki. Kalau sekiranya dipotong daripada sampai ke ketiak contohlah. Faham? Tangan tak ada, siku dah tak ada. Takkan nak pinjam siku da'i kot. Tak, dia siku dia tak ada, maka waktu itu tidak perlu untuk dia nak meletakkan air kerana kadar itu dah tidak ada. Maksudnya begitu sebelah juga saja. Maksudnya sebelah saja, bukan kerana dia nak skip, sebab tidak ada, sama ada wuduk ataupun tayamum. Maka jawapan ringkasnya, orang yang OKU, orang kurang upaya, ataupun orang yang sakit ataupun orang sihat, wuduknya sama, tayamumnya sama, cuma berbeza daripada segi mampu ataupun tidak untuk melaksanakan. Baik, itu dia tidak ada perbezaan, sama saja sihat, sakit, lelaki dan wanita. Cuma ya kita kena tahu bagaimana cara pelaksanaan yang sebenar mengikut pada hukum yang sebenar. Baik, sedang penonton, jom kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kami di pagi ini bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebenarnya seronok juga ya kalau live secara langsung ni, secara berdiri macam ni Ustaz kan. Biasa kita duduk je Ustaz di kerusi kan. Jadi dapat berdiri, dapat kita regangkan otot dan minda kita. Baik. Tadi seperti mana yang Ustaz janjikan kepada kita, hari ini kita akan buat sedikit tutorial ataupun bagaimana kaifiat cara pelaksanaan tayamum tersebut. Dan depan saya pada ketika ini ada debu tanah dan juga ada sedikit balutan, ada sapu tangan dan juga air. Dan Ustaz pun tadi sihat walafiat Ustaz. Tapi tadi mereka tak perasan sebab Ustaz pakai blazer tadi. Buka-buka Ustaz dah berbalut macam ni Ustaz. Jadi soalan dia, macam mana nak bertayamum dalam keadaan macam ni Ustaz? Silakan. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ni alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Ya, cuma kita nak tunjuk praktikal. Ada orang yang berbalut dengan simen, tapi kita tak bolehlah nak balut dengan simen. Jadi kita balutlah dengan bandage ini supaya kita nak bagi kefahaman kepada sahabat-sahabat bagaimana keadaan orang yang sakit ketika mana kita nak tayamumkan dia. Betul. Untuk tujuan apa? Untuk dia tujuan solat. Baik, tapi sebelum tu Da'i Azrin, izinkan saya untuk pergi ke papan putih. Ya. Saya nak tunjuk sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu tayamum dulu. Supaya kita faham dengan jelas apa sebab-sebab yang boleh seseorang itu tayamum. Kadang-kadang ada sakit ni pun ada juga. Boleh tak nak tayamum tu sebab sakit tapi sakit hati? Contohlah dia kata sakit hati sungguh dengan ustaz hari ni kan. Boleh tak nak tayamum? Jadi ada sakit-sakit yang membolehkan untuk bertayamum. Bukan semua penyakit yang boleh kita membawa kepada tayamum. Baik. Kita pergi ke papan putih ni, sebab-sebab dibenarkan tayamum. Yang pertama, air benar-benar tiada ataupun terlalu sedikit dan sangat diperlukan untuk keperluan harian. Ini yang pertama. Maknanya bila sebut mengenai tentang air benar-benar tiada, contohnya memang tidak ada air langsung, ataupun air ada untuk dibuat minuman, makan dengan minumnya, untuk makan dan minum, keperluan untuk dia hidup, maka pada ketika itu dia boleh tayamum. Faham? Itu yang pertama. Yang kedua, jarak tempat dengan air sangat jauh.
melebihi 2.5 km. Ini di dalam kitab Fiqhul Manhaji menyebutkan kadar kita nak cari air, tadi air tak ada, ataupun air ada tapi sedikit. Faham? Baik, kalau kita hari ni cuba tiba-tibalah kita kat rumah, air kena potong. Buka air tak ada. Contoh, buka air tak ada. Jadi kita, alhamdulillah, hari ni kita tayamum. Tak boleh. Sebab apa? Rumah jiran ada lagi, surau ada lagi, masjid ada lagi. Kadar dia kita nak kena cari melebihi 2.5 km. Ini dalam mazhab Syafi'i. Maknanya kalau kita belajar dulu sejauh mata memandang. Maknanya 2.5 km itu adalah had bagi untuk nak mencari air. Baik, kemudian yang ketiga, dia mesti terhalang daripada menggunakan air kerana sakit yang boleh memudaratkan. Contoh, tangan ustaz dibalut ni. Jadi kalau sekiranya terkena air, doktor kata akan memudaratkan, maka pada waktu itu boleh digantikan dengan tayamum. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan cuaca yang sangat sejuk dan tidak mampu untuk memanaskannya. Ni berlaku di negara-negara yang ada musim sejuk. Dia tak ada di Malaysia ni. Pasang aircon dah 16 darjah Celsius, kita rasa sejuk dah. Berubah air jadi sejuk. Berubah air. Jadi kena wuduk juga. Sebab dia tidak memudaratkan. Dia adalah berlaku pada negara-negara yang sejuk. Contohnya ustaz pernah duduk di Morocco 10 tahun. Sampai PhD di sana. Dan bila kita nak berwuduk, bila sampai musim sejuk, terlampau sejuk, ada satu tempat turun salji. Jadi pada ketika itu, sekiranya boleh panaskan, kita panaskan. Tetapi sekiranya tidak mampu, maka boleh bertayamum. Ini yang disebutkan sebab-sebab dibenarkan tayamum. Ustaz, saya ada satu soalan boleh? Baik. Kalau kita tengok dalam 5 kategori air tu, dia ada satu tu air musyammas, Ustaz. Air yang dijemur di bawah terik matahari kan. Jadi kalau contohlah dia ada air tapi hanya air yang musyammas sahaja, bila ambil wuduk dengan itu adalah makruh. Jadi kalau dia nak tunggu air tu sejuk mungkin lama sampai menyebabkan habis tempoh waktu solat. Jadi adakah kalau dia hanya ada air musyammas saja, boleh atau tidak dia bertayamum, Ustaz? Baik. Satu soalan yang sangat cantik. Sebenarnya kekeliruan kita kepada air musyammas. Dia bukanlah air yang dijemur semata-mata, tidak. Dia mesti air yang dijemur di dalam bekas ataupun di dalam tempat yang disebut sebagai besi. Dia bukan dalam besin. Kalau dalam besin tak disebut sebagai air musyammas. Betul. Sebab besi ni, dia kalau kita belajar sains, dia akan keluar. Kalau terlampau panas dengan air, dia akan keluar dia punya kerak-kerak besi tu. Jadi boleh membahaya. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, hukumnya makruh menggunakan air musyammas. Tetapi boleh guna. Adakah perlu pergi kepada tayamum? Sekiranya begitu, maka jawapannya tidak. Kena guna air musyammas itu walaupun hukumnya makruh, kerana tidak ada asbab untuk menggantikan untuk kita bertayamum. Ini disebutkan oleh ulama. Sebab air ada lagi, cuma keadaan air itu. Faham? Okey, jelas? Jelas, Ustaz. Baik, sekarang ni kita nak pergi bagaimana untuk bertayamum. Pada minggu lepas, kita dah belajar dan kita dah tahu bagaimana untuk bertayamum. Di hadapan dai ada debu tanah. Dalam mazhab Syafi'i, dia mesti debu tanah. Dia tak boleh debu tanah bercampur bedak. Tak boleh. Dia mesti debu tanah. Dia tak boleh lumpur. Contohnya lumpur ni, tanah yang bercampur dengan air, lumpur lah. Faham? Kita pun ambil, yang ni lagi bagus susah ni, ambil sapu. Memang jadi gel muka lah. Jadi tak boleh kita hari ni bertayamum dengan lumpur. Kita tak boleh bertayamum dengan pasir. Faham? Oh, yang debu-debu pasir itu pun tak boleh, Ustaz? Pasir tak boleh. Dia mesti debu tanah. Debu tanah. Kalau sekiranya debu tanah itu pergi ke pasir, maka boleh. Kalau debu tanah ni pergi ke atas meja, maka untuk kita bertayamum di atas meja ni disebabkan ada debu tanah, boleh. Sekiranya debu tanah ini pergi ke tingkap, contohlah lori tanah ni, dia duduk depan rumah kita, pergi alik berdebu rumah. Kita pun kebetulan waktu tu sakit, kita tayamum dengan dinding rumah kerana ada debu tanah, maka boleh. Pada minggu lepas saya cakap dai, sekiranya ada orang laki-laki, dia tak berpakaian, dia duduk depan tu, lalu lori tanah berdebu. Kebetulan ada orang dia nak bertayamum, dia kata yang ni ada debu, dia pun tepuk dekat belakang kawan tu.
Boleh ataupun tidak? Boleh. Sebab debu tanah tu ada. Ini yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki, mazhab lain, dia kata yang timbul daripada tanah. Sa'ida ni maknanya yang timbul. Sebab tu dia boleh bertayamum dengan batu. Dia boleh bertayamum dengan pokok. Dia boleh bertayamum dengan tumbuhan walaupun tidak ada debu. Sebab perkataan sa'ida tu maknanya berbeza. Mazhab Syafi'i debu tanah. Faham? Mazhab lain dia kata apa yang ada pada atas tanah. Itu perbezaannya. Kita dalam mazhab Syafi'i debu tanah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Ustaz, ini dia macam sikit je Ustaz. Dia memang macam ni ataupun ada kadar yang tertentu? Tak, dia yang penting kisah. ada. Yang penting dia ada debu tanah pada kadar yang boleh melekat pada tangan kita. Sudah mencukupi. Dan kita yakin di sana ada debu. Yakin ada debu. Kalau kita tengok contohlah di set TV3 ni, bersih ni, debu pun tak ada. Contoh kalau kita mungkin ada kot, mungkin tak boleh. Faham? Dia mesti ada debu tanah tu. Pasti ada. Pasti ada. Baik, bagaimana kita nak lakukan? Ini bagi orang yang sihat dahulu. Bayangkan ustaz tak ada masalah tangan. Betul. Cuma mungkin ketiadaan air. Contoh, kita dah ulang dah pada minggu lepas. Minggu ni kita nak ulang sekali lagi untuk kita benar-benar faham sebelum kita nak pergi bagi orang yang sakit. Bagaimana? Darbatan kata Nabi. Iaitu dua. At-tayammum darbatan. Tayamum ini 2 kali tepuk. Tepukan yang pertama, tertepuk. Kemudian ada dah debu-debu dekat tangan, kita haluskan debu itu dengan sama ada kita nipiskan dia ataupun kita tiup. Untuk nak menipiskan debu tu. Jangan ambil debu tu lumur dekat muka. Kesian kan? Kalau dia tak nipiskan sah ke Ustaz? Boleh, tidak jadi masalah. Dia tidak jadi masalah. Cuma lebih baik untuk kita nipiskan. Okey. Kemudian selepas nipis, kita sapu muka. Daripada atas ke bawah. Daripada atas ni ke bawah. Dengan niat, letak ni niat tayamum. Okey. Tak perlu kita nak gosok. Kejap lagi gosok sini tak kena. Tak. Dia mesti menyapukan debu itu ke muka. Dia tak ada istilah macam air rata seluruh muka? Tidak. Dia tidak pada kadar meratakan debu pada keseluruhan muka. Tidak. Dia menyapu muka. Maksudnya ambil ni, sapu je. Selesai. Itu sekali sapuan. Adakah perlu 3 kali? Tidak. Hanya sekali sapuan saja sudah memadai. Okey, itu tepukan kali pertama. Okey. Kemudian tepukan kali kedua, tempat yang sama tapi sebelum nak tepuk kan tadi ada kita dah buat. Maka kita kena buang dahulu. Kalau tak buang jadi mustakmal Ustaz? Jadi mustakmal. Sebab debu ni dah ada kat muka, dekat tangan kita. Kemudian kita dah menggunakan debu ni. Dan kemudian kita letakkan tempat yang sama, sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi disebabkan tangan kita ini ada debu-debu yang telah kita gunakan, dia boleh mencemarkan debu yang di tempat ini. Ini disebutkan oleh perbahasan ulama. Jadi kita bersihkan tangan, tadi dah guna sekali, bersihkan tangan. Penonton-penonton boleh buat di rumah. Kan, bayangkan debu ada di rumah. Kemudian tepuk tempat yang sama, tak apa. Sekiranya ada debu, contohnya dalam ni ada debu. Debu dia banyaklah dia dalam ni. Jadi tepuk pada tempat yang sama. Kemudian nipiskan ataupun tiup. Kemudian daripada tangan kita ni, kan kita sebut macam berdoa, dia macam berdoa ni. Minta maaf Ustaz membelakangi kamera. Berdoa, ada garisan tangan tengah. Betul. Okey, betul. Ni kita berdoa, begini je. Tarik daripada ni, tarik sampai ke siku. Belah sini tak kena lagi. Kita pusing je. Sebab kita dah bagi separuh ni. Yang ni tak guna lagi. Tertarik sampai ke situ. Kemudian kita pusing, tarik sampai ke atas balik. Maknanya kenalah pada keseluruhan tangan kita. Tapi tak perlu gosok begini. Dia tarik, pusing, cukup. Begitu juga dengan sebelah. Tarik, pusing, habis. Maksudnya bahagikan kepada dua, menggunakan sebelah dulu, begini sebelah, tarik sebelah sampai ke siku, kemudian pusing, menggunakan yang belum lagi kita guna, dan bahagian yang belum lagi kita kena, kemudian kita habiskan dia. Sekali sahaja. Maknanya tidak perlu melakukan 3 kali berturut-turut. Hanya sekali tepukan. Baik, itu yang disebutkan sebagai tayamum orang biasa. Adapun orang sakit,
Kan? Untuk orang sakit, bagaimana dia nak lakukan? Yang ni yang kita akan tunjuk. Dia ada 3 cara. Sebelum saya nak tunjukkan praktikal nanti, dia ada 3 cara. Cara yang pertama, kita berwuduk seperti biasa. Maksudnya wuduk seperti biasa ni, contoh, kena faham betul-betul. Kita basuh muka. Bayangkan tangan ustaz sakit. Basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian basuh tangan yang boleh kena air ni, basuh. Yang ni kita letak, contoh kita letak bandage, sebelum nak pakai kita dah berwuduk dulu. Sebelum pakai berwuduk, ni cara pertama. Sebelum pakai dah berwuduk dulu. Maknanya sebelum kita doktor nak simen, kita dah berwuduk dahulu. Maka lalukan air di atas tangan ini, maka wuduknya sah. Saya ulang sekali lagi, cara yang pertama. Sebelum nak pakai bandage ataupun sebelum nak dibalut ataupun diletakkan simen, kita dah ada wuduk. Faham? Maksudnya dah berwuduk, barulah doktor pakaikan. Contoh ustaz, sebelum pakai dah ada wuduk. Maka bila wuduk kita dah terbatal, kita nak memperbaharui wuduk, hanya lalukan air di atas bandage ataupun melalukan air di atas simen. Ini disebutkan oleh para alim ulama dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Kata Imam Nawawi, sebab dah berwuduk sebelum pakai. Dikiaskan bagi orang yang memakai khuf ni, iaitu kasut ataupun stokin kulit. Jadi disapukan di atas. Tetapi sebelum nak pakai kena wuduk. Kena wuduk dulu. Okey. Cara yang pertama. Cara yang kedua, secara ringkas, kejap lagi praktikalnya, iaitu kita berwuduk. Bayangkan kita pakai tanpa wuduk. Contohnya aksiden, patah, doktor pun tanya, takkan nak tanya awak wuduk ke belum lagi. Dah tak tanya dah. Doktor pun balut, dah kita pakai belum wuduk. Maka bagaimana cara untuk kita nak berwuduk? Kita wuduk basuh muka. Tangan kanan ni sihat tak? Sihat. Basuh seperti biasa. Tangan kiri ni sini berbalut. Sini boleh kena air tak? Boleh kena air. Basuh seperti biasa. Sini boleh kena air. Basuh seperti biasa. Dekat sini, okey, apa yang kita nak buat? Contohnya tangan kanan dah selesai, sini dah selesai, sini. Sebelum nak pergi ke kepala, lap dulu. Lap semua air yang tadi ada. Kemudian tayamum. Tayamum macam tadi, seperti biasa. Muka, okey. Kemudian bersihkan. Sekali lagi, nipiskan. Tayamum macam biasa. Begitu. Kemudian atas ni, lalukan di atas. Itu cara yang kedua. Kejap lagi praktikal. Yang ketiga, kemudian barulah rambut. Barulah kaki kanan, kaki kiri. Sambung dengan air. Cara yang ketiga, dia sama macam cara kedua, cuma dia melewatkan tayamum. Baik. Cara yang ketiga, dia berwuduk, basuh muka, basuh tangan kanan sihat, basuh tangan kiri yang boleh kena air. Okey. Kemudian patut kena tayamum. Basuh kepala, basuh kaki kanan, kaki kiri. Kemudian dah habis, baru dia tayamum. Beza dia, tayamum tu dekat mana? Cara kedua, dekat mana tu? Dekat sini. Yang ketiga di akhir. Okey Ustaz, yang Ustaz sebut tadi tayamum di mana tu? Yang tu kita akan jawab selepas kita berehat Ustaz. Itu untuk jadi yang style yang ketiga. Saya. Baik, sedang menonton, untuk mengetahui tayamum itu di mana dan bagaimana caranya untuk cara yang ketiga tadi, kita akan sambung selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Okey, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan pada pagi ini berkenaan dengan tepuk-tepuk sah solat. Ya, apa yang ditepuk itu adalah debu tanah yang ada di depan saya pada ketika ini untuk sama-sama kita belajar dan memahami tentang kaedah tayamum yang sebenar. Kalau sebelum ni kita dah bincangkan berkenaan dengan tayamum mereka yang sihat walafiat tak ada masalah, cuma ada 4 keuzuran yang disebutkan sebentar tadi saja, dan sekarang
sekarang kita nak belajar pula bagaimana bertayamum bagi mereka yang uzur ataupun sakit. Tapi sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita dan kita lihat lagi bagaimana tata cara bertayamum dan berwuduk sebentar tadi bagi orang sakit, Ustaz, mungkin kita boleh ambil soalan di Facebook Live dulu Ustaz. Boleh. Kita nak bacakan soalan ni dari sahabat kita Sahir dari Melaka. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Soalan saya, dia kata, kalau anggota tangan tak ada, anggota kaki sahaja yang ada, bagaimana untuk kita mengambil wuduk Ustaz? Terima kasih katanya. Terima kasih juga sahabat kita Sahir dari Melaka. Tangan tak ada tapi kaki ada, nak ambil wuduk tu macam mana Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Sahir yang bertanya daripada Melaka. Seperti yang kita sebutkan tadi, apabila anggota wuduk itu tidak cukup, contohnya kedua-dua tangan tu tidak ada pada kadar melebihi daripada siku, maknanya daripada dia sampai ke ketiak lah, belah kanan dan kiri, adakah dia perlu berwuduk dengan tangan? Kan? Maka pada ketika itu sekiranya dia boleh wuduk, ada orang yang hari ni dia boleh mengambil air itu melalui kaki, jadi digunakanlah kemudahan yang ada. Ataupun sekiranya dia menggunakan pipe air, orang buka, maka dia ulurkan mukanya. Bayangkan tangan tidak ada ni, dia ulurkan muka tanpa menggosok, maka di dalam mazhab Syafi'i sah. Faham? Menggosok ini hukumnya sunat dalam mazhab Syafi'i berbanding dalam mazhab yang lain. Mazhab Maliki contohnya, dia kena ad-dalak. Dalak ni kena sapu menggunakan tangan. Kena gosok rata. Kena gosok rata. Begitu juga dengan mazhab Imam Ahmad. Tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak perlu untuk kita gosok. Gosok hanya sunnah. Faham? Orang yang tak gosok, contohnya dia rendam, ada air kolah, dia rendam kepala dia. Contohlah, tanpa dia menggosok, air dah terkena pada keseluruhan muka, maka dalam mazhab Syafi'i hukumnya sah. Faham? Maka kembali kepada soalan tadi, dia pun dah wuduk dengan cara yang dia boleh, tangan itu tidak ada sehingga ke siku, maka tangan tak perlu dibasuh kerana tidak ada anggota tu. Tangan kiri pun tidak ada, maka tangan kiri pun tidak perlu dibasuh kerana kadar untuk nak berwuduk itu tidak ada. Teruskan dengan kepala, kaki kanan dan kaki kiri. Sekiranya ada orang kaki kanan pun tak ada, kaki kiri pun tak ada, tangan kanan pun tak ada, tangan kiri pun tak ada, contohlah pada kadar dia, kalau kaki ni sehingga ke atas bukit buku lali lah, maka wuduk yang mana ada muka, kan, kemudian tangan tak ada, kepala, kaki tak ada, habis. Tapi tak ada lagi orang yang tak ada kepala. Ustaz, kalau tak ada kepala macam tu, yang tu larilah. Itu bukan manusia dah. Itu telah dimandikan tadi. Itu telah dimandikan tadi. Baik, itu Allah, dia punya itu jawapan. Dia. Tapi saya rasa soalan tadi tu daripada Sahih sahabat kita tu, dia mungkin bertanya kalau tak ada tangan, dia kata macam mana nak gosok kaki, macam mana nak basuh kepala, dia kata mungkin yang itu saya rasa untuk persoalan. Tapi Ustaz cantik, Ustaz dah jawab kedua-dua belah daripada sudut persoalan tersebut. Dan Ustaz, jom kita teruskan dengan tata cara yang ketiga sebentar tadi Ustaz, silakan. Baik, sahabat-sahabat penonton dirahmati oleh Allah, kita sebut ada 3 cara untuk bertayamum. Iaitu yang pertama, tanpa menggunakan tanah, tanpa bertayamum walaupun berbalut. Contohnya, kita dah sebut sebelum nak balut, dia mesti berwuduk dahulu. Kemudian lepas dia dah berbalut, bagaimana dia nak buat? Saya tunjukkan secara ringkas, tanpa melakukan 3 kali basuhan, tanpa melakukan sunat-sunat basuhan, sebab waktu yang ada. Baik, kita basuh muka dulu macam biasa, spray. Kemudian basuh. Basuh ni mesti air yang menitik daripada muka. Kita ambil daripada atas, basuh. Okey. Basuh dah sempurna. Bayangkan dah 3 kali. Selesai. Kemudian tangan kita. Kita spray tangan kita ni. Ada air yang menitik, kita sapu. Okey. Selesai tangan. Bayangkan tangan kanan. Baik, tangan kiri yang berbalut ni. Dengan syarat, kita sebelum balut mesti dah berwuduk. Ustaz ulang 2-3 kali supaya kita faham. Dah balut, sebelum balut tu mesti dah berwuduk. Maka bagaimana kita buat? Spray yang boleh kena air dulu. Kan? Basuh yang boleh kena air. Di sini kita basuh. Yang di sini sama ada kalau boleh kena air kita spray, ataupun kalau takut boleh memudaratkan, maka kita lalukan air seperti mana kita lalukan air di rambut. Ambil air, kita lalukan saja. Ambil air, lalukan saja, maka hukumnya sah dan solatnya sah. Itu cara pertama. Kemudian rambut, kemudian kaki kanan dan kaki kiri. Jelas, macam biasalah. Rambut sedikit,
paling kurang 3 helai rambut dalam mazhab Syafi'i, kaki kanan sehingga ke buku lali, kaki kiri sehingga buku lali, sama seperti wuduk yang biasa. Cuma yang di sini lalukan air dengan syarat dia sebelum pakai bandage ataupun simen dia dah ada wuduk. Tetapi sekiranya dia tak berwuduk, ini dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dia sebut bukan semua orang yang bila sakit dia sempat berwuduk kemudian dia balut. Kadang-kadang tak teringat, Ustaz. Kadang-kadang tak teringat. Ini dalam mazhab Syafi'i sendiri yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Jadi bagaimana kita nak buat? Ada 2 cara. Cara yang pertama iaitu kita berwuduk seperti biasa, ambil air, basuh muka, kan, sehingga selesai. Sama ada kita ambil sendiri, sekiranya kita tak mampu nak ambil, maka orang lain tolong ambilkan. Sama ada lelaki, kalau boleh lelaki yang ambilkan wuduk untuk kita kerana kita lelaki. Kalau perempuan ambil wuduk, sekiranya yang nak ambil tu orang perempuan, nurse, tidak ada orang lelaki, maka nurse ni kena pakai, jururawat ni kena pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan, wuduk kan untuk si lelaki itu tadi. Ataupun isteri, Ustaz, sarung tangan memang tidak ada, maka di sana ada pandangan dalam, walaupun dalam mazhab Syafi'i, tetapi pandangan yang lemah tanpa sarung tangan. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, tetapi dia kena lalui dulu. Kalau ada sarung tangan, utamakan sarung tangan. Kalau ada lelaki, utamakan lelaki untuk nak berwuduk. Kadang-kadang kecemasan ni pelbagai. Betul. Jelas. Baik. Selepas daripada itu, kita dah wuduk tadi dengan muka kita, habis. Kemudian tangan kanan kita dah wuduk, kita pun basuh. Tangan kanan kita selesai. Kita kenakan air di belah yang boleh. Okey. Yang ni boleh. Yang ni boleh. Kita kenakan air, kita basuh seperti biasa. Cara yang kedua ni, selepas basuh, kita stop dulu, lap. Lap muka tadi kan dah air ada kan? Lap supaya debu tak melekat. Lap tangan kanan. Lap tangan kiri ni, lap. Da'i tolong ambil. Debu. Saya tayamum sini. Contoh, kemudian kita tepuk. Boleh saya? Kurangkan. Kemudian sapu. Okey, habis. Habis. Selesai, buang. Tepuk sekali lagi. Okey. Kemudian kurangkan. Kemudian tangan. Tarik tangan sana sampai sini. Yang di sini lalukan di atas. Okey. Habis. Angkat tepi. Lap tangan kita yang debu tadi kita buang. Sambung kepala. Basuh kepala. Kemudian basuh kaki. Jelas? Kaki tak perlulah sampai tunjuk kan. Sebab itu bab wuduk semua orang tahu. Basuh kaki kanan, basuh kaki kiri. Itu cara yang kedua. Cara kedua bererti tayamum sebelum nak berpindah ke kepala. Tangan saya sakit, basuh dah sini. Sini tak kena lagi. Maknanya kita sebelum nak basuh ke kepala, kita tayamum dulu. Okey, cara yang ketiga yang dibuat, yang pertamanya kita wuduk seperti biasa. Basuh muka. Okey, habis basuh muka, selesai. Basuh tangan. Tangan kanan, selesai. Basuh tangan kiri yang boleh. Ni tangan kiri ni yang boleh ni. Basuh, selesai. Kalau cara kedua, tayamum. Cara yang ketiga, kita lewatkan tayamum. Basuh kepala. Sapu kepala tu. Basuh tangan kaki kanan, basuh kaki kiri. Selesai. Bila tayamum, dah selesai tayamum, dah selesai kaki semua, lap supaya apa? Lap ni supaya debu tu tak melekat lah. Betul. Dah lap semua, dah selesai lap. Okey, ambil sekali lagi. Tayamum seperti biasa. Tepuk, kurangkan debu, sapu muka. Niat apa? Saja aku mengangkat, saja aku bertayamum kerana Allah. Itu sudah cukup. Kemudian bersihkan tangan, tepuk sekali lagi seperti biasa. Tangan kanan, kemudian tangan kiri. Selesai kita punya cara untuk bertayamum bagi orang yang ada balutan. Maka ada 3 cara secara ringkas. Berwuduk seperti biasa, lalukan air di atas tangan dengan syarat kena
pakai sebelum itu kena berwuduk dulu. Faham. Cara pertama. Cara yang kedua, iaitu kita berwuduk seperti biasa. Sampai di sini, tayamum dulu. Kemudian sambung. Cara yang ketiga, mengakhirkan tayamum sehingga selesai wuduk. Maka kita tayamum di akhir. Baik. Ustaz, kita ada soalan di Facebook. Tapi sebelum saya ambil soalan Facebook tu, rentetan daripada 3 cara yang Ustaz kongsikan tadi. Ustaz kata kalau dia ni sakit, ada balutan macam di tangan Ustaz tu, maka kalaulah dia balut tetapi dia belum lagi berwuduk, maka dia kena bertayamum. Tapi contohlah Ustaz, dia ni mungkin kemalangan teruk, mungkin aksiden kemalangan teruk kan. Jadi badan dia ni hampir 70% berbalut Ustaz. Tangan ni berbalut full kiri kanan, kepala pun nampak mata je sikit, dengan telinga terkeluar sikit berbalut kepala kan, sebab teruk. Bila dah kemalangan mungkin ada kesan juga pada wajah, maka berbalut dua anggota wuduk. Tangannya berbalut dan wajahnya pun fully, semuanya berbalut. Maka dia ni pun dah dibalut pun semua tu terlantar, bila mana dia nak sembahyang baru dia teringat dia tak ada pun wuduk lagi. Jadi macam mana proses untuk ambil wuduk bagi dia ni sedangkan 2 anggota tayamumnya berbalut secara penuh? Ustaz, silakan. Baik, sahabat-sahabat penonton dirahmati Allah. Apabila kita tak boleh melalukan air di anggota wuduk, maka pada ketika itu gantikannya dengan tayamum. Tayamum seperti biasa macam tadi. Mukanya berbalut, tangan kanannya berbalut, tangan kirinya berbalut. Betul? Maka dia bertayamum. Tayamum kenakan di atas muka. Kemudian buang debu tu tadi, tepuk sekali lagi untuk tangan. Faham. Okey, selesai. Yang mana boleh kena anggota wuduk, selepas daripada tu kenakan anggota wuduk pada yang lain. Contoh, kepala tadi dah berbalut semua. Dah tak boleh. Skip. Kita dah bertayamum. Maka sambung pada kaki kanan dan kaki kiri. Maksudnya tayamum tu atas balutan? Atas balutan. Itu yang disebutkan ketika mana orang yang berbalut semua. Baik, itu jawapannya kan. Mesti ada penonton-penonton yang tertanya-tanya berkenaan dengan yang berbalut lebih daripada 70% dalam badannya. Itu cara Ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi. Ayuh kita berehat seketika, redakan keadaan. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, lebih perbincangan selepas ini. Al-Bayan kini sedang giat dijalankan dan diusahakan seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat lihat di belakang saya. Marilah sama-sama kita menyokong dan memberi infak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, khususnya dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tidak ada amalan yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta, melainkan amalan yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Ayo kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Satu agama, pelbagai bangsa. Subhanallah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Terus menantikan perbincangan pada pagi ini tentang tepuk-tepuk sah solat. Kan keci tajuknya dan juga sangat-sangat mudah untuk kita fahami. Tapi hari ini daripada perbincangan kita tadi, kita dapat faham satu benda yang mana tayamum ini mudah sebenarnya untuk dilaksanakan, tetapi jangan ambil mudah sampai kita mengabaikan apa yang patut dijaga dalam proses bertayamum tersebut, khususnya untuk mereka yang ketiadaan air ataupun berada dalam keuzuran yang menyebabkan dibolehkan dia untuk bertayamum. Baik, penonton-penonton, kita ada sedikit soalan ingin diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan yang kita saksikan sebentar tadi Ustaz kan, berkenaan dengan akademi yang Ustaz laksanakan pada ketika ini, yang mana saya dimaklumkan Ustaz sedang proses pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia Ustaz. Kompleks tahfiz anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit berkenaan dengan proses tersebut. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, sedar tak sedar kita dah masuk dalam bulan Zulhijjah. Yang mana di dalam hadis Nabi SAW, amalan yang soleh, amalan yang baik, yang paling Allah sayang, yang paling Allah cinta apabila seseorang itu melakukan pada 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Dan kata ini yang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih. Kemudian Nabi SAW ketika mana sebut begitu, sahabat bagi tahu. Sahabat bertanya Nabi, "Wala jihadun fi sabilillah?" Walaupun berjihad di jalan Allah. Kemudian kata Nabi,
walaupun berjihad itu tak setanding amalan yang dilakukan pada hari ini di antara 1 hinggalah 10 di awal bulan Zulhijjah. Kemudian kata Nabi, boleh sama pahalanya itu tadi, melainkan seseorang lelaki kharaja binafsihi wa malih, dia keluar dengan dirinya, dia keluar dengan hartanya dan dia tak kembali langsung, barulah sama. Maknanya fadilat cukup besar. Subhanallah. Apa yang saya nak cuba sampaikan, kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan, kita sedang mengusahakan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf. Yang pertama di Malaysia. Kerana kita kena faham bahawa mu'alaf ni kita dah jaga, alhamdulillah. Tetapi anak-anak mu'alaf, untuk pengetahuan, dan saya dah bagi tahu berulang kali, saya juga anak mu'alaf. Mak saya seorang Punjabi Sikh masuk Islam pada umur 17 tahun. Dan saya lahir dalam beragama Islam, alhamdulillah, atas nikmat keimanan kepada Allah. Jadi kita nak melahirkan pendakwah-pendakwah daripada mu'alaf. Kita nak penyebaran kalimah la ilaha illallah itu sentiasa ada. Maka projek ini bukan projek Pertubuhan Al-Bayan semata-mata, tetapi dia adalah projek ummah. Kenapa? Kerana kita nak menegakkan kalimah la ilaha illallah di atas muka bumi ini. Disebabkan baginda Nabi SAW, seperti mana peristiwa yang Nabi berdakwah, Nabi sebut apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah wa antum tuflihun. Sebutlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kamu akan berjaya. Dan berdasarkan dalil di dalam surah Ibrahim ayat yang keempat, aku tidak akan mengutuskan seorang rasul melain dengan bahasa kaumnya. Untuk apa? Untuk tujuan memberitahu mengenai tentang hukum hakam. Jadi bila kita ada mu'alaf yang berdakwah di jalan Allah, ini merupakan aset terpenting umat Islam. Kita nak mereka berdakwah dengan kepelbagaian bahasa. Mungkin kita dalam program ni kita menggunakan bahasa kebangsaan kita, alhamdulillah, syukur kita. Tetapi ada di luar sana yang mungkin kita perlu berdakwah dengan kepelbagaian. Sebab saya ada satu rancangan radio dalam program Kelvin Bertanya. Ada soalan-soalan yang mana mereka ni risau, takut untuk masuk dalam agama Islam. Kenapa? Mereka rasa, mereka takut mungkin kerana akan ditinggalkan bangsa mereka. Faham? Nama mereka, keturunan mereka, budaya mereka. Sedangkan Islam tidak pernah menolak tentang budaya, bangsa, bahasa, keturunan. Melainkan budaya itu bercanggah dengan Islam, baru Islam kata tak boleh buat. Selagi mana tidak bercanggah, pakaian-pakaian yang menutupi aurat boleh. Kerana itulah kita nak mohon kepada sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, bersempena dengan bulan Zulhijjah, iaitu kita perbanyakkan sedekah, amalan yang paling Allah sayang, amalan yang paling Allah cinta. Kita sedang usaha untuk membina sebuah kompleks. Dan kalau tengok di televisyen sekarang ini, di smartphone kita, kita sedang akan membina rumah Allah, masjid 3 budaya. Kalau kita lihat di sana ada 3 pintu utama. Pintu belah kanan yang akan dipaparkan sekejap lagi, budaya Cina. Pintu tu nampak budaya Cina. Belah kiri adalah pintu budaya India. Di hadapan masjid ini adalah pintu budaya Melayu, Kesultanan Melayu Melaka. Yang sebelah ni Cina. Kejap lagi India, kemudian pintu budaya Melayu, Kesultanan Melayu Melaka. Falsafahnya, mana-mana pintu yang kita masuk, sama ada pintu budaya Cina, pintu budaya India, pintu budaya, kita menyembah Allah yang Esa. Budaya adalah budaya, bangsa adalah bangsa, keturunan adalah keturunan, tetapi kita mengagung dan mengesakan Allah. Maka sesiapa yang membina rumah Allah, maka Allah akan membina rumahnya dalam syurga. Di mana Ustaz? Di Kampung Pegu Alur Gajah, Melaka. Jadi orang Melaka boleh pergi ke Alur Gajah di Kampung Pegu, insya-Allah di sana tengah proses kita nak tambat tanah, untuk tambun tanah untuk kita membina masjid. Maka kata para alim ulama, orang yang membina rumah Allah besar ganjaran, khususnya dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Hari ini, bermula hari ini hingga 10, fadilatnya cukup besar. Yang kedua, bayangkan anak-anak mu'alaf ini, dia akan membesar. Da'i, bila dia membesar, kita dakwah dia, kita didik dia, dia melakukan solat, puasa, dia buat amal kebajikan, dia berdakwah, kita dapat ganjaran juga. Kenapa? Kerana kita memberi sumbangan, kita menyokong dan kita membina kompleks untuk mereka belajar. Akhirnya mereka boleh berdakwah di jalan Allah, kita dapat ganjaran.
Kemudian yang paling besar, da'i dan sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, yang paling besar adalah sekiranya dengan izin Allah, dakwah mereka diterima, masuk Islam, kita akan mendapat saham yang sama. Sebab apa? Sebab di sinilah lahirnya pendakwah-pendakwah mu'alaf yang berdakwah di jalan Allah. Kemudian ada mereka yang masuk Islam, walaupun kita tak buat kerja tu, tetapi kita dapat saham sehingga ke sana nanti. Sebab tu kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan ada beberapa perkara yang kami buat. Antaranya kita ada e-book. Seperti mana yang kita boleh tengok ni, e-book Terimalah Korbanku. Boleh download di laman web kami secara percuma. Dan sesiapa yang nak buku secara bertulis, kalau da'i tengok hukum hakam yang cukup mudah dengan desain yang cukup senang, hukum hakam korban tentang sah ataupun tidak bagaimana, maka boleh dapatkan di e-book di ni. Dan kita juga ada sambal yang kita jual. Sambal namanya sambal teriak. Maka sambal tu ada dua, satu yang pedas, satu kurang pedas. Patut teriak tu. Teriak sebab nak lagi. Jadi siapa-siapa yang membeli, kita nak usaha ni untuk yang membeli, dia punya dalam ni ada yang akan menyumbang. Hasil daripada ni kita akan memberikan sumbangan untuk membina kompleks. Sambil dapat makanan, sambil juga kita membantu. Jadi sama-sama kita berdoa semoga Allah merahmati dan meredai dalam 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah. Baik, terima kasih Ustaz untuk info berkenaan dengan bagaimana kami boleh kami di studio juga yang menyaksikan Tanya Ustaz pada ketika ini boleh menyumbang dan juga boleh membantu proses Ustaz. Baik, sedang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Kita bertemu kembali. Sedang penonton, mungkin ya kadang-kadang ada orang kata, buat apa dia kata nak belajar bahasa tayamum ni, kita air ni ada je, dia kata tak adanya nak terputus lah, dia kata tak adanya nak hilang tiba-tiba air sampai susah nak cari sampai 2.5 km nak dapatkan air tu, tak ada lah, dia kata. Jadi saya ni dulu sekali pernah belajar pasal tayamum, dia kata, sekarang dah malas dah nak belajar, dia kata, sebab tak ada terjadinya, dia kata tak ada air. Kita biasa sebut je tu, kita kata tak ada terjadi. Tapi bila mana terjadi, ilmu tidak ada, kefahaman tidak ada, maka akan menyebabkan kacau bilau apabila kita nak laksanakan ibadat tersebut. Maka kita kena ambil tahu setiap daripada sudut ilmu pengetahuan yang penting, khususnya berkaitan dengan ibadat, supaya dapat memudahkan urusan kita untuk melaksanakan ibadat walau dalam apa jua keadaan getir, genting dan juga sukar, tetap dapat laksanakan ibadat. Baik, sedang menonton, jom kita teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, yakni Azlida Harun. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, macam mana dengan kain yang berbalut tu ada darah? Dia kata, kesan daripada luka. Macam mana nak buat Ustaz? Setiap kali nak berwuduk kena tukar kain balut sekali ke? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih sahabat kita ya, Azlida Harun, di live Facebook kita dipanjangkan soalan. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada puan yang bertanya, Puan Azlida. Bila kita sebut tentang darah ni, darah merupakan najis. Jadi perkara yang najis mesti kita kena bersihkan dahulu. Kalau sekiranya dibalut dan keluar darah di tempat balutan itu, maka bila kita nak solat, kita kena bersihkan lah. Betul. Kita kena bersihkan. Tetapi darah tu tetap still ada. Maka macam mana? Dia samalah hukum bagi orang yang kencing tak tus. Minta maaf sebut perkataan kencing tak tus ni, ataupun kencing tak lawas, ataupun yang sentiasa keluar air kencing ni. Maka dia kena bersihkan dahulu, dia kena bersihkan, dan dia kena berwuduk ketika mana masuknya waktu. Dia kena bersihkan, maksudnya dah masuk waktu, dia bersihkan diri dia, kemudian dia berwuduk. Sekiranya pada waktu itu keluar air kencing ataupun darah itu keluar, disebabkan darah tu tak henti, contohlah dia ada sedikit-sedikit, maka waktu itu kata ulama dibenarkan untuk kita mengerjakan solat dalam keadaan begitu. Faham?
Cuma kita kena gantilah, kita kena ganti kain. Ada perbahasan. Kalau contoh baju kita kena darah, kita pun dah basuh, ada bekas darah tu lagi. Kadang-kadang darah ni tak hilang kan? Ya, betul. Jadi dia ada bekas. Adakah boleh kita memakai pakaian itu? Maka kata ulama boleh. Sekiranya kita dah basuh, dah hilang walaupun ada warna, tetapi bau dan rasa semua dah hilang, warna tu memang susah untuk kita nak melupuskan dia, maka pakaian itu sah. Adapun soalan tadi, kalau darah itu keluar, kena ganti balutan supaya kita solat dalam keadaan tidak bersama dengan najis. Baik, Ustaz, saya tambah sikit soalan. Masih lagi dalam perbincangan kain tadi, tapi tak apalah, sebelum saya tanya soalan itu, kita mungkin boleh ambil soalan di talian dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Azrin dan Dr. Nur Muhammad Hadi. Saya Umar Abdul Majid dari Serda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan soalannya. Luar biasalah hari ini. Alhamdulillah, lama kena dahaga tu. Ada, selalu dahaga juga. Jadi soalan saya begini ni doktor. Doktor ada menyebut tadi sekiranya orang sakit kemalangan, contohnya kalau ada air kena uduk dulu dan kemudian tayamum. Soalan saya doktor, kalau sekiranya dia tak tayamum, dia tak uduk, sedangkan dia sakit lah, contohnya dia kemalangan, dia sakit semua, tak boleh kena air, dia hanya tayamum saja, sedangkan air ada tak digunakan, kemungkinan air itu sikit sangat ke macam mana, dia tak tayamum langsung, dia tak uduk dan kemudian dia buat tayamum saja, adakah sah solat dia tu ataupun tayamum dia tu atau macam mana Ustaz? Sedangkan Ustaz cakap tadi kena ambil uduk dengan air dulu kemudian baru tayamum. Itu soalan saya doktor dan Da'i. Terima kasih banyak doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Umar untuk soalannya. Dia ikutkan tadi, kena ikut 3 cara Ustaz tunjukkan pada kita, tapi dia ni hanya bertayamum saja tapi wuduk tidak. Adakah boleh macam tu Ustaz? Baik, terima kasih kepada tuan yang bertanya. Bila kita sebut tentang air, iza ja'al ma' fayabtal tayammum, fabatala tayammum. Bila datangnya air, maka terbatalnya tayamum. Maka kalau air itu sedikit, kalau contohnya dalam soalan air ada sedikit untuk minum, memang air tidak ada, maka pada waktu itu bolehlah terus ke tayamum. Sekiranya begitu. Kalau keadaan yang air tidak ada, ataupun air sedikit yang kita sebut sebab-sebab yang boleh tayamum, untuk kita minum, rumah jiran pun tak ada, 2.5 kilometer contohnya jauh, maka pada waktu itu boleh kita tayamum. Tetapi soalannya, dia terus nak skip, air ada tapi tak nak berwuduk, tak nak basuh yang anggota yang sihat, terus bertayamum, maka solatnya tidak sah disebabkan dia tidak menggunakan air tadi. Itu syarat dia. Syarat dia, anggota yang sihat yang boleh dikenakan air, kenakan air pada anggota wuduk. Kemudian yang tak boleh barulah digantikan dengan tayamum. Tapi dia skip, dia kata susah Ustaz nak ambil air wuduk kemudian nak tayamum. Kita buat kerja senang kena ikut syarak lah. Sebab apabila kita nak melakukan sesuatu perkara, syarak itu mesti kita kena ikut. Panduan itu yang diajarkan oleh Nabi. Ada satu hadis Nabi SAW, Amr bin Al-As, satu hari dalam satu peperangan, dia dalam keadaan berjunub. Sahabat tahu dalam keadaan berjunub, kemudian bila nak solat, dia tayamum. Ketika itu musim sejuk, terlampau sejuk, nak memanaskan air payah. Pada ketika itu dia bertayamum. Kemudian Nabi SAW diberitahu bahawa Amr bin Al-As solat dalam keadaan bertayamum. Maka ketika itu Nabi tanya kepada Amr bin Al-As, bagaimana, bukankah kamu berjunub? Dia kata, ya Rasulullah, aku bertayamum disebabkan terlampau sejuk. Maka pada ketika itu Nabi SAW senyum melihat, dan Nabi tak sebut pun. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Maknanya sekiranya ada betul-betul keuzuran yang tak boleh gunakan air, maka boleh tayamum. Tetapi keuzuran tu mungkin sedikit, boleh kenakan air pada anggota yang sihat, maka kenakan air pada anggota yang sihat, yang selebihnya baru bertayamum. Sekiranya kita tidak melakukan yang demikian, solat kita ataupun tadi yang kita nak mengangkat hadas kecil itu tidak sah. Bila tidak sah, dia akan membawa kepada solat yang tidak sah. Baik Ustaz, tadi saya ada sebut juga, sebelum tu terima kasih untuk jawapan untuk persoalan daripada sahabat kita sebentar tadi, Tuan Omar. Contoh Ustaz kan,
dia ni dalam keuzuran dan dia pun tak boleh nak bergerak, nak ambil wuduk dan sebagainya. Sebab ada juga orang dia pernah sebut, dia kata kalau tak boleh bergerak macam tu, dia kata mintalah orang tolong ambilkan wuduk. Ya mungkin betul nak ambil minta orang lain untuk tolong ambilkan wuduk, tapi ada sesetengah orang yang dia tolong ambil wuduk ni hanya dengan dia ambil kain basah yang bersih, dia celup dalam air, lepas tu dia perah dan dia lap, Ustaz. Dia lap di bahagian anggota wuduk tu semua sekali, yang keempat-empat dan juga mungkin tambahan satu telinga tu, dia lap semua sekali dengan kain basah yang dicelup dalam air, diperah dan dilap. Soalan dia, Ustaz, adakah sah apabila berwuduk seperti itu? Silakan, Ustaz. Kalau jawapan pendeknya tak sah. Jawapan panjangnya, dia ada perbezaan antara lap dan basuh. Ya. Kita kena faham, sebab itu saya tunjukkan tadi, basuh dia mesti air itu diratakan, maksudnya boleh diratakan dan dia menitik. Kata ulama paling kurang 3 titikan. Maknanya kita spray tu ada. Kalau kita spray sedikit kemudian kita ratakan, ia tak disebut sebagai basuh. Faham? Jadi dia mesti basuh. Sebab tu falsilu. Sebab dalam ayat Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila solah falsilu wujuhakum. Falsil, basuh muka, wa aydiakum, basuh tangan, kemudian wamsahu, sapu, biruusikum wa arjulakum, basuh kaki. Sapu kepala, basuh kaki. Jadi apa beza sapu dan ni dibahaskan oleh ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam ulama mazhab Syafi'i, dia mengatakan basuh ini mesti air itu dititik. Kalau kita lap, adakah disebut sebagai basuh? Tidak. Da'i pun dah ada jawapan. Sahabat-sahabat penonton pun boleh jawab. Jadi tak sah. Jadi kalau kita nak tolong orang, maka tolong dengan cara yang sempurna supaya solatnya tadi itu sempurna. Sebab saya pernah dapat soalan tu secara live dalam kehidupan, Ustaz. Betul. Dia tanya, dia kata boleh ke kalau saya lap-lap macam tu? Dia kata sebab dia kata biasa buat macam itu. Jadi jawapannya tidak boleh dan tidak sah. Baik, saudara penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Teruskan perbincangan tepuk-tepuk sah solat, perbincangan tentang wudu dan juga tayammum ketika mana dalam keadaan uzur. Saya yakin banyak penonton sudah dapat hasil daripada perbincangan hari ini. Jangan lupa catat nota penting dan sebarkan kepada sahabat-sahabat anda mungkin yang tak berkesempatan melihat pada pagi ini. Baik, jom teruskan perbincangan. Ambil soalan dari sahabat kita di Facebook rasmi kita, dari sahabat kita Nur Madiah Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Adakah orang yang berhadas besar semasa sakit kritikal kena bertayamum untuk mandi hadas dan menggunakan air untuk berwudu? Pesakit tidak ditidurkan, cuma memerlukan alat pernafasan sahaja. Tolong Ustaz huraikan. Ini terjadi kepada anak saya, Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Puan Nur Madiah untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Normadiah atas soalan. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada anak Puan, dirahmati dan diradai kepada mereka yang sakit, insya-Allah, atas satu ujian Allah. Berbalik kepada jawapan kepada soalan Puan Normadiah, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, yang mana Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattaharu, sekiranya kamu dalam keadaan berhadas, maka hendaklah kamu bersuci, iaitu mandi wajib. Cuma bagaimana kita nak mandi wajib? Baik, kalau kita melihat keadaan, kita kena tanya pakar. Yang waktu itu pakar bukan ustaz sahaja semata-mata. Contohnya ustaz, kita pergi jumpa mana-mana ustaz, kita kata bagaimana, dia pun mengeluarkan satu hukum bergantung pada situasi, tetapi kita kena perdetailkan sedikit lagi, iaitu kena tanya doktor. Kerana di sana ada kalanya doktor boleh memandikan. Maksudnya boleh kena air, dia tahu bagaimana nak kenakan air, bagaimana nak basuh, bagaimana nak ni, memang ada. Dan saya sendiri pernah melihat bagaimana jururawat, nurse ni memandikan orang yang dalam keadaan sakit di atas katil. Memang boleh. Jadi kita kena tanya doktor, kalau sekiranya boleh dikenakan air, maka kenakan air. Tetapi sekiranya doktor kata tak boleh kenakan air kerana bahaya, mungkin boleh memudaratkan. Ini berlaku seperti mana yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak. Maka terdapat seorang lelaki, ini pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berjunub.
pada musim sejuk, maknanya musim yang terlalu sejuk, maka dia bertanya kepada orang lain. Dia kata, apa yang nak kena buat? Orang lain kata apa? Orang kata, kau mandilah. Dah berjunub, maka mandi. Maka dia mandi. Apa yang berlaku? Mati dia. Allah. Mati. Dan benda ini sampai kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Qatalahumullah. Kau telah bunuh dia dan Allah akan bunuh kamu. Kenapa? Kerana memberikan fatwa yang salah. Sebab tu kita jangan ikut, ialah satu hukum kita kata, oh yang ni mandi je, esok meninggal. Siapa nak salahkan siapa? Sebab tu kena tanya yang pakar. Siapa pakar pada ketika itu? Ya, hukum satu bab. Yang pakar adalah doktor, kerana waktu itu, situasi itu, doktor yang mengetahui sama ada boleh kena air ataupun tidak. Betul. Maka ketika itu kita kena tanya doktor. Sekiranya doktor kata tak boleh kenakan air, maka pada waktu itu kita gantikan dengan tayamum. Jadi persoalannya, bagaimana nak tayamum bagi orang yang berjunub? Adakah kena guling-guling? Adakah kena ratakan debu ke seluruh tubuh? Ratakan debu, kan, keseluruhan tubuh badan? Maka jawapannya, bila sebut saja kena tayamum, dua itu saja. Darbatan kata. At-tayamum darbatan. Tayamum ni dua. Sekali tepuk untuk muka, bersihkan tangan, tepuk tempat yang sama. Jika sekiranya ada debu, maka buat belah tangan kanan dan belah tangan kiri. Selesai kita punya mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Kalau kecil pun sama, besar pun sama. Tak perlu meratakan debu keseluruhan tubuh badan. Kalau nanti dia dah selepas bertayamum tu dan cuaca pun jadi kembali elok, air pun dah ada balik contohnya, adakah dia kena mandi hadas semula, Ustaz? Baik, sekiranya waktu dia nak solat, okey, dalam keadaan sebelum dia nak solat tu, dia perlukan kepada tayamum. Dia tayamum seperti biasa, kemudian dia dah solat, habis. Dengan takdir Allah, doktor kata boleh sihat. Adakah dia perlu mandi balik? Jawapannya tidak perlu. Kerana dah cukup dengan tayamum itu tadi. Maka solat yang dilakukan dengan tayamum itu tadi, solatnya sah. Tak perlu diulangkan balik. Saya mungkin terkias dan terkeliru dengan yang konsep tu. Bila mana contoh orang tu dia tengah solat, tiba-tiba ada orang bagi tahu air sudah ada, maka mungkin dia jadi pilihan antara dua, kan Ustaz, kan? Betul. Sama ada untuk dia teruskan ataupun untuk dia berhenti. Mungkin juga macam mandi hadas pun macam itu. Contoh dia dah selesai bertayamum, tiba-tiba ada orang kata air sudah pun ada, tapi tak payah mandi balik, Ustaz. Tak perlu mandi. Tak perlu mandi balik kerana itu punya tayamum sudah pun sah di sisi syarak. Baik, soalan dari Facebook dari sahabat kita iaitu Intan Zurina Abdul Razak. Mari kita lihat soalannya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya berkenaan dengan penyakit yang dicari. Wow, penyakit yang dicari, yakni pembedahan kosmetik. Bukannya pembedahan untuk rawatan. Adakah komplikasi daripada pembedahan kosmetik juga melayakkan pesakit itu untuk rukhsah bertayamum? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Intan. Ini satu soalan yang menarik. Ini penyakit yang dicari. Saya suka ayat tu. Penyakit yang dicari katanya. Tak ada penyakit, pergi cari penyakit. Kena kosmetik, nak besarkan hidung, kena balur pula hidung, nak besarkan bibir. Orang sekarang ni suka besar-besar. Besarkan hidung, besarkan bibir, pipi dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini kalau kita lebatkan janggut dia kira pembedahan kosmetik, Ustaz? Tidak. Yang tu tidak jadi masalah. Tetapi yang masalah ni yang merubah ciptaan Allah. Hukumnya haram. Itu yang pertama. Dan dalam satu kaedah yang disebutkan al-hukum yaduru ma'a illah wujudan wa adaman, iaitu hukum ni dia bersama dengan punca sebab. Sama ada dia tidak ataupun wujud ataupun tidak. Bererti sekiranya diperlukan tayamum, tak kiralah disebabkan kosmetik yang halal ataupun yang haram ni tadi, adakah disebabkan pembedahan yang boleh ataupun tidak dibenarkan. Maka pada ketika itu hukum dia buat berubah rupa, merubah ciptaan Allah, hukumnya haram. Tetapi adakah disebabkan itu kita perlu berwuduk ataupun tayamum? Maka sekiranya dia dalam keadaan sakit yang tidak boleh dikenakan air di mukanya ataupun di tangannya, maka pada waktu itu ada sebab untuk dia pergi kepada tayamum, maka pergi kepada tayamum. Tidak dilihat kepada sebab apa dia melakukan tayamum tu. Adakah disebabkan pembedahan yang sengaja dicipta untuk nak merubah muka dia? Itu satu hukum yang lain. Adapun hukum untuk tayamum, sekiranya wujudnya sebab yang menyebabkan dia kena pada tayamum, disebabkan dia tidak boleh kena air, maka pada waktu itu dia kena tayamum untuk melakukan ibadah solat. Baik.
Makanya tak kisahlah sebabnya tu apa. Betul. Tapi dilihat daripada apa yang terjadi tersebut sehingga menyebabkan dia tidak boleh terkena air. Betul. Dan Ustaz, mungkin juga ada penonton-penonton di sini yang mungkin dia pernah mengalami satu situasi, dia kata, saya ni dah bertayamum dah. Dia kata, saya dah bertayamum apa semua kan, dia kata. Jadi bila mana saya ni selesai daripada solat, dia kata, lepas tu saya baru perasan, dia kata, saya ni masih lagi ada, dia kata, macam contoh kesan-kesan yang menyebabkan wuduk ni tidak sempurna. Mungkin ada dakwat dan sebagainya. Adakah dia ni sama konsep dengan wuduk, Ustaz? Jadi mungkin itu pun di antara soalan-soalan lazim biasanya berkenaan dengan tayamum. Silakan, Ustaz. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, sekiranya kita baru perasan kita berwuduk, rupanya ada plaster, ada perkara ataupun tempat yang tidak dapat dikenakan air, ataupun disebabkan kita tak cuci dengan macam contohnya cat, kita tak cuci dengan betul. Dia sama juga, iaitu orang yang solat dalam keadaan rambutnya nampak. Contoh, orang perempuan solat rambut nampak, dia kena lihat sama ada benda ini terjadi selepas solat ataupun semasa solat. Sekiranya semasa solat, maka solatnya tu tidak sah. Sebab apa tak sah? Sebab wuduk tadi tak sah. Faham? Maka dia kena wuduk sekali lagi, kemudian dia kena solat sekali lagi. Ini disebutkan oleh para alim ulama. Sebab apa? Sebab ada perkara yang menghalang tadi daripada terkena daripada air. Dia boleh kena air, cuma dia tak bersihkan. Maka dia kena wuduk dahulu, kemudian dia kena solat ulang solat. Begitu juga dengan rambut. Faham? Sekiranya dia yakin ketika solat itu terdedah aurat. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nampak rambut dan dia yakin waktu dia solat rambut itu terbuka dan dia tak tutup. Faham. Maka dia kena ulang solatnya. Tetapi dia rasa dia dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia sapu kejap kan, dia apa, rambut nampak, oh mungkin lepas salam. Maka selesai. Dia tengok, kalau dia rasa lepas salam, maka selesai. Sama juga macam kena najis. Contohlah, dia bagi salam, dia tengok tadi tak ada apa, bagi salam, duduk kejap, mungkin cicak, bau buang najis. Waktu salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, cicak ni pun geram, lepas sekali kena kat kaki. Kita pun tadi tak ada, ni bau kena, maka solatnya tadi tak perlu ulang. Faham? Jelas. Jadi samalah seperti tadi, disebabkan wuduk tadi tidak sah, maka solatnya automatik tidak sah. Kalau dia bertayamum, Ustaz, kalau dia bertayamum, tadi kita sebut pasal wudu, dia menghalang air. Tapi kalau bertayamum, adakah sama macam tu, Ustaz? Tak, kalau tayamum sekiranya dia ditampal. Contohlah ditampal, kita dah sebutkan pada minggu hadapan, kalau dia macam contoh yang drip air tu. Faham? Contoh yang drip air, kemudian dia letak. Maka ulama kata apa? Dia kena buka. Lalukan air di tempat yang melekat. Tetapi sekiranya diletakkan drip air ni, kemudian ditampal, kemudian sekiranya dia kembali pada kaedah tadi. Faham? Berwuduk, sebelum nak tampal kita wuduk dulu, maka lalukan air atasnya. Tetapi sekiranya sebelum tampal kita tak berwuduk, maka ulama kata kalau sekiranya 2-3 hari. Contohlah 2-3 hari kita mungkin kita sebab tampalan ni 2-3 hari je kita masuk hospital, maka solat itu kena qada. Faham. Ini dalam muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau panjang sampai seminggu, 2 minggu, maka tak perlu qada, cukup dengan apa yang kita lakukan. Ini yang ditampal, yang disebutkan sebagai tampalan tadi. Tetapi kalau dia dah menggunakan tayamum, tak boleh, dia dah cuba, dah usaha, dah tak boleh, kemudian ada benda yang tak boleh buka, doktor kata tak boleh kena air, dia dah menggantikan macam kita ajarkan tadi, wuduk boleh tempat yang kena, kemudian tayamum, maka tak perlu qadakan solat. Baik, itu dia jawapannya. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan tentang sedikit kekeliruan kita berkenaan dengan konsep wuduk dan tayamum itu. Dan Ustaz, mungkin di hujung ini Ustaz boleh berikan kepada kita sebagai kesimpulan, apakah hikmah Allah memberikan kepada kita rukhsah kemudahan dalam nak melaksanakan ibadat, khususnya dalam menggantikan air dengan debu tayamum tadi, Ustaz? Silakan. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kaedah fiqh disebutkan al-masyaqqah tajlibut taysir, iaitu kesusahan akan membawa kepada kemudahan. Kalau kita lihat, kita perhatikan mudahnya Islam itu, maka itulah kehebatan, keagungan orang Islam yang mendapat rukhsah ataupun mendapat kelonggaran ketika mana ada sebab-sebab yang memerlukan kepada kelonggaran itu. Maka kita kena gunakan segala kelonggaran yang dibenarkan dalam syarak untuk menyempurnakan ibadah. Kerana itulah syukur kita kepada Allah,
disebabkan kita faham mengenai tentang bab agama. Bila kita faham tentang bab agama, sudah pasti kita akan menyelesaikan tanggungjawab kita selaku hamba Allah dengan mudah. Betul. Tanpa ada kesulitan. Dan ada orang yang dia apabila dia dapat kesulitan, maka pada waktu itu dia memilih untuk tidak solat. Sedangkan di sana ada kelonggaran, sekiranya dia belajar, dia tahu, dan akhirnya ibadah dia diterima oleh Allah, ujiannya akan diangkat oleh Allah. Yang pastinya dia kena menambah ilmu supaya tidak ada kekeliruan di dalam diri dia. Subhanallah, itu dia kan. Kemudahan Allah berikan kepada kita dalam melaksanakan ibadat. Ustaz, mungkin boleh tutup dengan doa ringkas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu ya Allah pada 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah ini akan dibebaskan mereka-mereka yang termasuk dalam senarai orang yang dicampakkan di dalam api neraka-Mu ya Allah. Maka lepaskanlah kami ya Allah daripada api neraka-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, maka kami termasuk dalam golongan orang yang zalim lagi rugi. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuklah kami jalan kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah, basahkanlah lidah kami dengan berzikir kepadamu. Tetapkanlah hati kami dengan penuh keikhlasan. Gerakkanlah tubuh badan kami untuk melakukan ibadah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kefahaman yang jelas ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, jika ada dalam kalangan kami yang sakit, sembuhkanlah. Jika ada dalam kalangan kami yang susah, maka bantulah. Jika ada dalam kalangan kami yang berhajat kepada sesuatu, maka perkenankanlah hajat kami ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Tidak ada yang boleh menerima, yang memakbulkan doa melainkan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahan dan perkongsian berkenaan dengan topik pada hari ini. Dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Jangan lupa esok bersama dengan saya sekali lagi untuk menjadi moderator pada esok hari dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi dengan topik perbincangan ibadah sayang maka sedekahlah. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.